Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu mengharapkan kamu dalam keadaan yang sihat di samping keluarga. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu tahun 5. Okey, sebelum itu sila ambil buku teks kamu bahasa Melayu tahun 5 dan buka pada muka surat 184. Okey, sila buka buku teks tahun 5 pada muka surat 184. Okey, seperti yang kamu nampak semua. Hari ini cikgu nak mengajar tata bahasa yang mana tajuk hari ini ialah pintar merancang. Tanpa buang masa, marilah ikut bersama-sama cikgu untuk membaca petikan ringkas pintar merancang. Okey, kamu yang di luar sana, ambil buku teks, baca bersama-sama cikgu. Okey, kita mulakan. Keluarga Farisha ingin mengadakan majlis ulang tahun kelahiran Farisha dan kenduri kesyukuran. Mereka sekeluarga merancang persiapannya. Okey, itu adalah pendahuluan. Baik, kita baca pula apa kata Ibu Farisha. Okey, semasa mereka merancang untuk mengadakan majlis ulang tahun kelahiran Farisha dan kenduri kesyukuran tersebut. Farhana, kita perlu merancang sebelum berbelanja. Inilah barang-barangan yang perlu kita beli. Senarai ini penting supaya kita membeli barang yang perlu sahaja. Ibu Farisha telah pun menyediakan senarai barang yang hendak mereka beli. Okey, apa kata Farhana? Baiklah ibu. Okey, apa pula kata ayah Farisha? Farisha dan Faris, ini tugasan yang mesti kita lakukan sebelum majlis berlangsung. Ayah Farisha telah menyediakan satu tugasan. Yang mana tugasan itu adalah mereka lakukan sebelum majlis kelahiran Farisha dan kenduri kesyukuran tersebut. Okey, apa kata Faris? Baiklah ayah, kita akan melakukannya bersama-sama. Okey, itu adalah antara dialog antara keluarga Farisha dan Farhana. Okey, apa kata Farhana? Ibu, kita perlu ke pasar untuk membeli bawang putih, bawang merah dan bawang besar. Kuantiti berbawang yang kita perlukan ialah 1 kilogram setiap satu. Okey, apa kata ibunya? Apakah sayur mayur lain yang perlu kita beli, Farhana? Kita perlu membeli sawi dan tauge untuk memasak mi goreng. Cukupkah jika kita hanya membeli 3 paket berbola ayam dan jejari kentang? Kata Farhana. Ibu Farhana pula menjawab, ibu fikir itu mencukupi. Kita jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Ibu akan membuat tempahan kuih muih daripada jiran kita. Beliau memberi kita harga yang murah. Ibu juga akan menyediakan lauk pauk dan makanan-makanan lain berdasarkan jumlah tetamu yang diundang supaya tidak berlaku pembaziran. Itulah yang dikatakan oleh Ibu Farhana. Apa pula kata Farisha? Adakah ibu mengundang saudara-saudara kita yang berdekatan? Kata Farisha. Farisha menyoal ibunya. Adakah ibu mengundang saudara-saudara kita yang berdekatan? Mestilah ibu mengundang mereka. Mereka juga sudi menyumbang juadah-juadah enak. Dari sudut itu, kita dapat berjimat juga, kata Ibu Farisha. Wah, bagusnya amalan itu. Ibu, jangan lupa beli buah-buahan dan belun berwarna-warni.
Belun tersebut ingin saya gunakan untuk hiasan. Nah, itulah kata Farisha. Farisha mengingatkan ibunya supaya jangan lupa membeli buah-buahan dan belun warna-warni. Kerana belun warna-warni itu untuk Farisha gunakan sebagai hiasan. Apa kata ayah Farisha dan Farhana pula? Ayah harap kita dapat membantu agar majlis kita berjalan lancar. Dengan mengadakan majlis yang serba-serbi sederhana, kita dapat menjimatkan perbelanjaan dan tidak berboros. Nah, ayah mereka memberitahu agar mereka membantu supaya majlis berjalan lancar, dan majlis itu ayah mereka berharap serba-serbinya sederhana kerana mereka dapat menjimatkan perbelanjaan dan janganlah mengamalkan sikap berboros. Itu yang kata ayah mereka. Apa kata Faris? Baiklah ayah, saranan ayah kami patuhi. Kita doakan majlis ini berjaya. Faris berharap majlis mereka berjaya dan mereka berdoa-doakan supaya majlis mereka itu akan berjalan dengan lancar. Baiklah, setelah kita bersama-sama membaca petikan ringkas ini, apakah aktiviti kita? Okey, yang pertama, mengenal pasti dan mengkategorikan kata ganda menggunakan peta pemikiran. Okey, sebelum cikgu menerangkan bagaimana nak buat dengan menggunakan peta pemikiran, kita mengenal pasti dahulu. Okey, apakah kata ganda yang terdapat di dalam petikan ringkas ini? Baik, sebelum itu ingin cikgu menerangkan apakah dia kata ganda. Apakah dia kata ganda? Okey, kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan. Baik, cikgu ulang. Apakah dia kata ganda? Kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan. Perkataan itu satu perkataan diulang-ulang. Dan pengulangan itu berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut. Nah, ini yang penting kamu faham. Iaitu pengulangan yang dilakukan itu adalah pengulangan yang berlaku pada seluruh perkataan yang pertama, yang kedua ataupun pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut. Okey, baik. Ingin cikgu terangkan iaitu kata ganda, secara ringkasnya kata ganda terdiri daripada 4. Okey, untuk tahun 5 kamu hanya perlu mengetahui bahawa kata ganda terdiri daripada 4, iaitu kata yang pertama, kata ganda seluruh. Kata ganda seluruh maksudnya pengulangan perkataan itu, seluruh perkataan itu. Contohnya meja, kita kata gandakan seluruh meja-meja. Ataupun cantik, kita gandakan seluruh cantik-cantik. Lagi kerusi. Itu adalah beberapa contoh kata ganda seluruh. Yang kedua, kata ganda separa. Yang mana kata ganda separa ini adalah pengulangan perkataannya berlaku pada pada bahagian tertentu sahaja dalam perkataan tersebut. Contohnya, contoh kata ganda separa, contohnya bola, berbola, tulang, tertulang, tupai, tertupai. Itu antara kata ganda separa. Bagi seterusnya, iaitu kata ganda berima. Kata ganda berima ni selalu kamu sebut, seperti kuih muih, gunung ganang, batu batan dan sebagainya. Manakala yang keempat ialah kata ganda berimbuhan. Okey, ada
4 kata ganda berimbuhan. Yang pertama, kata ganda berimbuhan awalan. Seperti perkataan mungkin main, dijadikan dengan kata ganda berimbuhan awalan bermain-main. Kemudian kata ganda apitan, mungkin bertolak-tolakan. Apitan tu kan yang di kata ganda awalan dan akhirannya. Maka disebut kata ganda berimbuhan apitan, bertolak-tolakan, bergaduh-gaduhan, bercakar-cakaran. Itu antara contohnya. Kemudian kata ganda berimbuhan sisipan. Okey, contohnya tulang temulang. Okey, kemudian gilap gemilap. Yang em tu adalah kata ganda berimbuhan sisipan. Dan akhirnya kata ganda imbuhan akhiran. Contohnya wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan dan sebagainya. Okey, cikgu dah menerangkan kan? Okey, apakah maksud kita dah mengenal pasti kata ganda. Cikgu dah beri penerangan tentang kata ganda dan contoh-contohnya. Sekarang kita kenal pasti pula apakah yang kata ganda yang terdapat dalam petikan. Jimat, pintar, merancang. Tadi dah cikgu beritahu kan. Kata ganda tu bagi tahun 5 terdiri daripada 4. Cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama, kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berima, dan kata ganda berimbuhan. Baik, sekarang kita cari dulu apakah kata ganda keempat-empat kata ganda itu dalam petikan ini. Kita cari ya. Okey, pintar merancang. Baca secara kali kedua untuk kita mengenal pasti. Keluarga Farisha ingin mengadakan majlis ulang tahun kelahiran Farisha dan kenduri kesyukuran. Mereka sekeluarga merancang persiapannya. Farhana, kita perlu merancang sebelum berbelanja. Inilah barang-barangan. Nah, barang-barangan yang diwarnakan itu barang-barangan adalah salah satu kata ganda jenis apa? Barang-barangan. Kata ganda berimbuhan akhiran. Barang-barangan adalah kata ganda berimbuhan akhiran. Okey, yang perlu kita beli. Senarai ini sangat penting supaya kita membeli barang yang perlu saja. Baiklah Ibu, Farisha dan Faris, ini tugasan yang mesti kita lakukan sebelum majlis berlangsung. Baiklah Ayah, kita akan melakukannya bersama-sama. Okey, tengok. Perkataan yang berwarna tu bersama-sama adalah kata ganda imbuhan awalan. Bersama-sama adalah kata ganda berimbuhan awalan. Okey, dah. Okey, seterusnya, Ibu, kita perlu ke pasar untuk membeli bawang putih, bawang merah dan bawang besar. Kuantiti berbawang. Okey, tengok sana, berbawang. Berbawang adalah kata ganda separa. Daripada perkataan bawang kan. Kemudian dikata gandakan separa jadi berbawang. Okey. Seterusnya, apa kata Ibu? Apakah sayur mayur lain yang perlu kita beli Farhana? Sayur mayur. Sayur mayur ialah kata ganda berima. Sayur mayur adalah salah satu kata ganda berima.
Okey, seterusnya kita baca lagi kelas. Apa kata Farhana? Kita perlu membeli sawi dan toge untuk memasak mi goreng. Cukupkah jika kita hanya membeli 3 paket berbola ayam dan jejari kentang? Nah, berbola ayam. Berbola. Apakah kata ganda bagi berbola? Berbola ialah kata ganda separak. Dan kemudian jejari kentang. Jejari juga adalah kata ganda separak. Okey, apa kata ibu lagi? Ibu fikir itu mencukupi. Kita jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Berlebih-lebihan adalah kata ganda berimbuhan apitan. Ber di depan dan an di belakang. Maka berlebih-lebihan adalah kata ganda kata ganda berimbuhan apitan. Seterusnya ibu akan membuat tempahan kuih muih daripada jiran kita. Baik, kuih muih itu adalah kata ganda berima. Seterusnya, beliau memberi kita harga yang murah. Ibu juga akan menyediakan lauk pauk dan makanan-makanan lain berdasarkan jumlah tetamu yang diundang supaya tidak berlaku pembaziran. Ibu juga akan menyediakan lauk pauk. Lauk pauk itu adalah kata ganda berima. Dan makanan-makanan adalah kata ganda berimbuhan akhiran. Perkataan an tu akhiran. Adakah ibu mengundang saudara-saudara kita yang berdekatan? Nah, kata Farisha ni. Perkataan kata ganda saudara-saudara adalah apa dia tu? Kata ganda seluruh. Saudara-saudara adalah kata ganda seluruh. Seterusnya. Kata ibu, mestilah ibu mengundang mereka. Mereka juga sudi menyumbang juadah-juadah enak. Nah, di sini perkataan juadah-juadah juga adalah kata ganda seluruh. Bagi perkataan juadah-juadah adalah kata ganda seluruh. Dari sudut itu kita dapat berjimat juga. Apa kata Farisha? Wah, bagusnya amalan itu. Ibu, jangan lupa beli buah-buahan dan belun warna-warni. Yang mana perkataan buah-buahan adalah kata ganda berima. Kata ganda imbuhan akhiran. Maaf cikgu. Buah-buahan adalah, cikgu ulang lagi sekali. Buah-buahan ialah kata ganda akhiran. Manakala warna-warni pula ialah kata ganda berima. Warna-warni adalah kata ganda berima. Belum tersebut ingin saya gunakan untuk hiasan. Apa kata ayah? Ayah harap kita dapat bantu-membantu. Nah, apakah dia perkataan bantu-membantu? Kata ganda apa? Kata bantu-membantu adalah kata ganda sisipan. Bantu-membantu kata ganda sisipan. Agar majlis kita berjalan lancar. Sisipannya terletak di mana ni? Bantu-membantu. EM. Maksudnya bantu-membantu tu adalah kata ganda berimbuhan sisipan.
dengan mengadakan majlis yang serba-serbi sederhana. Okey, serba-serbi itu adalah kata ganda berima. Kita dapat menjimatkan perbelanjaan dan tidak berboros. Kemudian akhirnya apa kata Faris? Baiklah ayah, saranan ayah kami patuhi. Kita doakan majlis ini berjaya. Nah, di akhirnya doakan adalah kata ganda berimbuhan akhiran. Doakan adalah kata ganda berimbuhan akhiran. Okey. Cikgu berharap kamu yang di luar sana tu faham sebab cikgu telah pun menerangkan dan mengkategorikan sudah. Okey. Semua kata ganda yang terdapat di dalam petikan ini. Dengan cikgu memberitahu kamu apakah kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berima dan kata ganda berimbuhan awalan, apitan, sisipan dan akhiran. Akhirnya kemudian kamu mengkategorikan seperti yang cikgu kategorikan. Cikgu dah memberi jawapan kepada kamu tu sebenarnya. Kamu mengkategorikan kata ganda tersebut menggunakan peta pemikiran. Peta pemikiran apa yang paling sesuai? Cikgu telah pun menyediakan kepada kamu peta pemikiran, peta pokok. Tengok. Daripada petikan itu tadi kan, cikgu telah memberitahu kamu kesemua kata ganda. Dengan mengkategorikannya tadi kan. Sekarang ini adalah peta pokok. Beginilah nanti kamu buat peta pokok kata ganda seluruh. Yang mana kata ganda seluruh tadi dah cikgu terangkan apa dia kan. Kamu catatkan di sini. Kemudian kata ganda separa dah cikgu terangkan dan beritahu kamu tadi kan. Kamu nyatakan di sini juga. Kata ganda berima juga sudah cikgu beritahu kepada kamu. Tulis juga di sini dan kata ganda berimbuhan, ada berimbuhan awalan, ada berimbuhan apitan, ada berimbuhan sisipan, ada berimbuhan akhiran dan kamu nyatakan di sini. Cikgu cuma menggaris 3 kan, tetapi jika tidak mencukupi 3 adalah di dalam buku latihan kamu, lebih baik kamu gariskan sendiri nanti, tambahkan garisan cikgu ini. Boleh? Cikgu mengharapkan boleh. Yang pertama latihan kamu ialah buat peta pokok seperti yang cikgu buat ini. Kemudian berdasarkan penerangan cikgu tadi dan cikgu telah pun mengkategorikannya kan. Kamu simpanlah di sini. Kata ganda tersebut mengikut kategori yang telah cikgu terangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu apa kamu disuruh buat? Kemudian membina ayat menggunakan kata ganda tersebut. Nah, hari ini ada 2. Ada 2 latihan kamu. Yang pertama, buat peta pokok, peta pemikiran seperti yang cikgu buat ini. Kemudian kamu kategorikan kata ganda tersebut di sini. Kalau tak cukup garisan kata cikgu tadi, awak buatlah garisan sendiri lagi di dalam buku latihan kamu. Yang kedua, kamu membina ayat daripada apa? Daripada kata ganda yang telah kita kategorikan ini. Boleh? Boleh? Cikgu harap boleh. Untuk hari ini itu sahaja. Harapan cikgu buatlah latihan dengan cermat, tulisan kemas. Dan cikgu mendoakan kamu berjaya. Itu sahaja. Assalamualaikum dan bye.